Antara paparan dari negeri di bawah bayu, penjara wanita Sabah, penjara pertama laksana program Wanita Bangkit Bersasar. Perkembangan lanjut, kita terus bersama Anissa Daules di Kota Kinabalu. Teruskan. Ya, baik, sahih. Penjara wanita Sabah menjadi penjara pertama di negara ini melaksanakan program Wanita Bangkit Bersasar WBB. Ia bertujuan membantu bekas penghuni menjalani kehidupan lebih baik selepas keluar daripada penjara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, program merupakan projek rintis yang dijayakan dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Negara YKN dan Jabatan Penjara Malaysia. Melalui program ini, bekas penghuni yang berbakat menjalankan perniagaan akan dibantu daripada segi peralatan untuk berniaga. Dan kita akan bantu melalui program yang dinamakan Wanita Bangkit Bersasar, di mana kita akan bantu untuk membekalkan mereka dengan peralatan untuk mereka menjalankan perniagaan kalau ada, ataupun apa juga yang dia nak lakukan untuk mereka meneruskan kehidupan mereka selepas keluar dari penjara. Dato' Nancy berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani nota kerjasama antara YKN dengan Jabatan Penjara Malaysia bagi menjayakan program WBB di Penjara Wanita Kota Kinabalu. Beliau berharap perkongsian strategik ini akan dapat membantu lebih ramai lagi wanita setelah dibebaskan kelak serta diintegrasikan dalam masyarakat. Warga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS perlu meningkatkan kecemerlangan dan prestasi dalam menggalas amanah melahirkan modal insan berkualiti. Ini kerana perkhidmatan awam tunjang kepada kestabilan dan kesejahteraan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinal berkata, selaku penjawat awam, mereka juga perlu berpegang kepada nilai-nilai murni yang diterjemah ke dalam bentuk komitmen, produktiviti dan inovasi dalam penyampaian perkhidmatan. Jelasnya rakyat menuntut setiap penjawat awam memberikan komitmen tinggi ketika melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Demikian ucapan Datuk Haji Ji dalam Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2023 JPNS di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahilmi Yahya. Mengenai majlis ini, Datuk Haji Ji berharap ia dapat menyuntik semangat warga JPNS lain untuk terus memberi khidmat cemerlang sekaligus melonjakkan pendidikan negeri. 280 kaki tangan JPNS masing-masing menerima APC dalam majlis ini. Terdahulu, Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin dalam ucapannya berkata, warga pendidik perlu menterjemah lanskap baharu pendidikan JPNS dengan mengambil kira peranan dan tanggungjawab masing-masing daripada setiap sektor. Ia berdasarkan 9 fokus utama yang digariskan selaras usaha membawa perubahan besar dalam pencapaian pelbagai bidang di negeri ini. Bagaimanapun, setiap aspek yang menjadi fokus mempunyai saling kaitan dalam mencapai petunjuk prestasi utama KPI Grade Purata Negeri GPN iaitu 4.94. Graduan agama perlu mempersiapkan diri dalam pelbagai bidang ilmu. Ia sejajar usaha kerajaan melahirkan masyarakat madani yang diterjemah menerusi pendekatan Al-Falah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, pendekatan Al-Falah digambarkan oleh masyarakat Islam yang menjadikan syariah sebagai panduan hidup. Beliau berucap demikian dalam Majlis Convocation Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS ke-18 di Keningau. Istiadat Convocation ini dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dato' Muhammad Naim berkata, masyarakat madani dilahirkan melalui rentetan keberhasilan pelan yang meletakkan Islam sebagai kewajiban utama dalam kehidupan. Seramai 312 graduan IPDAS menerima diploma dan sijil masing-masing. Ia melibatkan diploma dakwah Islamia, sijil pengajian Islam SPI, sijil pengajian Islamia Malaysia SAPIM dan sijil kemahiran Malaysia SKM. Projek naik taraf jalan raya yang menghubungkan Kampung Kepawa dan Kampung Naparan Beaufort dijangka siap sepenuhnya hujung bulan ini. Projek naik taraf jalan tersebut kini 80% siap. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, setelah siap kelak, jalan berkenaan bakal memberi manfaat kepada lebih 1,000 penduduk.
Kerana banyak permintaan permohonan daripada JKK, daripada suara rakyat bahawa mereka minta kita selaku wakil rakyat usahakan jalan ini untuk dinaik taraf sebagai jalan aspal. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan ditemui RTM selepas meninjau projek naik taraf jalan raya tersebut di Beaufort. Tambahnya, jalan berkenaan juga penting bagi untuk mengangkut hasil pertanian penduduk kampung termasuk kelapa sawit. Saya kira wakil daripada kampung Naparan, Papua Naparan lah. Jadi kami di sini amat berbesar hati dan terima kasih banyaklah kepada Raja Datuk Haji Ruslan. Sebab berapa 30 lebih tahun sudah ni jalan, baru ni hari daripada kemarin lah sampai ni hari baru kena bikin aspal. Mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk kerana semasa beliau menjadi wakil rakyat di Don Lumadan ini, maka aspal di Jalan Raya Kampung Papua Naparan ini dapat dilaksanakan. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2024 Negeri Sabah yang memasuki hari ke-13 hari ini berada di daerah Sandakan. Buat julung kalinya, KMJG merentasi lautan ke Pulau Berhala dan Tanjung Aru bagi menyemarakkan semangat Hari Kebangsaan dan seterusnya menyantuni penduduk di kedua-dua pulau tersebut. Ahli Dewan Rakyat Senata Annabel Perian berkata pemilihan lokasi tersebut berupaya memperkukuh semangat kemerdekaan dalam kalangan penduduk pulau. Ini merupakan satu semangat yang perlu kita raikan menjadi titik penyatuan antara persekutuan dan negeri, ya, melalui sambutan yang diadakan secara bersama, dan mudah-mudahan dengan sambutan ini akan menjadi satu kesantunan antara masyarakat yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Beliau ditemui media dalam program Kembara Merdeka Jalur Gemilang di JT Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Sandakan. 38 bot agensi kerajaan dan nelayan terlibat dalam konvoi KMJG di sekitar perairan Sandakan ini. Kita nampak semarak merdeka lebih meriah. Jadi jika perkara ini yang julung-julung kali ini diadakan dan diteruskan, dapatlah melengkapkan. Selama ini kalau kita sambut di darat, tetapi sekarang ni kita melengkapkan di kawasan laut. Bot-bot semua ada kibaran Jalur Gemilang dan juga bendera Sabah. Kita pergi ke pulau, walaupun pulau tu agak jauh daripada tanah besar, ya, dia masih penuh dengan kibaran Jalur Gemilang dan juga bendera Sabah. Alhamdulillah, setakat ini sambutan untuk kempen kibar Jalur Gemilang dan kibar bendera itu memang sangat-sangat memberangsangkan. Sempena program ini turut diadakan penyerahan kit merdeka daripada Japen Sabah, pelampung keselamatan daripada Maritim Malaysia dan jaket keselamatan untuk pelajar daripada Jabatan Kebajikan. Pertandingan memancing terbuka Kolapis Beluran perlu dijadikan sebagai acara tahunan bagi daerah itu. Adun Labuk Datuk Samad Jamri yakin penganjuran itu akan menarik lebih ramai penggemar aktiviti pancing ke daerah itu sekaligus mewujudkan suasana muhibah antara peserta dan penduduk setempat. Bukan saja ianya menjadi satu platform pertandingan, namun lebih daripada itu program ini boleh menyatu padukan dan juga boleh diambil sebagai semangat persefahaman di kalangan penduduk kampung, di mukim ini dan juga di kawasan kita lah di daerah. Datuk Samad yang juga pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar ditemui pemberita selepas merasmikan pertandingan berkenaan di Beluran. Ikan belut seberat 2.33 kg membawa tuah kepada pemancing Muhammad Asrul Adi yang membawa pulang hadiah wang tunai RM3,500. Rezeki buat anak dan isteri saya, Alhamdulillah dapatlah Johan hari ini. Syukur Alhamdulillah, tadi sangat-sangat di Beluran hari ini. 130 peserta termasuk dari luar Beluran menyertai pertandingan ini. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahih. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Sahih. Terima kasih, Anne. Kerajaan Pahang perkenal pelbagai inisiatif bagi perkasa golongan wanita. Antara paparan berita langsung dari Kuantan,